pertemuan kita menerusi Islam itu indah masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Mahaya. Juga untuk kesempatan yang kiranya ada anda yang ingin berkongsi ataupun sikit kemusykilan dan mungkin dapat kita kongsikan sikit sebanyak tentang kepakaran oleh bagi Profesor sendiri selaku pakar mata mesti talian kita. InsyaAllah kita bakal raikan pemanggil kita yang pertama untuk pagi ini, insyaAllah. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Siapa di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian? Okey, mungkin ada sikit kesulitan yang kita hadapi melalui talian kita. Tapi apapun, saya kira mungkin dapat kita ikuti SMS pertama kita terima daripada Cik Taufik dari KK. Saya ada mak yang bekerja pembantu rumah, tapi tuan rumahnya tak solat 5 waktu dan juga tidak menutup aurat. Sedangkan orang tua dikatakan sebagai haji dan sebagainya. Jadi apakah duit gaji ibu ni selaku pembantu rumah di majikannya tersebut dikira halal atau bagaimana? Mungkin Prof boleh kongsikan. Bukan ustazah ya, tak tahu hukum mana haram. Tapi dari segi logiknya, ibu tu pasal dia dah bekerja, kalau dia perlu kerja halal, tak kira lah. Asalkan walaupun orang tu tak solat, orang tu tak tutup aurat, bukan berarti duit dia haram. Tu antara hubungan dia dengan Allah, dia menanggung dosa. Tapi dari segi ibu, kalau bekerja dan seperti yang ditetapkan, halal insyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan pemanggil kita. Kiranya talian kita dapat kita temusi untuk waktu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Hello. Saya mungkin ada kesulitan ataupun sedikit masalah ya berlaku dalam talian kita. Walau bagaimanapun kita dapat teruskan bersama dengan yang bagi Prof, di mana kita singkat sedikit lagi tentang erti kehidupan. Prof, silakan. Ya, satu lagi saya nak sebutkan tentang erti ni. Erti lepas saya dah sebut daripada akhir sampai awal ya. Kemudian nak sebut tentang kesihatan sikit. Seperti kan dari doktor lama ni, seperti banyak orang kita bila umur 40-an mula sakit macam-macam virus. Jadi ada observation oleh pakar-pakar ni, dia kata daripada umur 20 hingga 40 tu manusia mencari kekayaan dengan mengorban kesihatannya. Lepas umur 40 dia mengorbankan kekayaan untuk membeli balik kesihatannya. Ya, dari 20 hingga 40 mereka bekerja kuat, tidak senaman, tak jaga makan, pasal kerja stres, kononnya nak hilangkan stres, hisap rokok. Kenaikan stres kononnya minum kopi banyak. Kenaikan stres kononnya mungkin yang muda pergi clubbing. Yang nak stresnya mungkin minum alkohol, ya, nak cari kekayaan. Lepas 40 dah sakit macam-macam. Masa tu pula pergi hospital. Bila pergi hospital habis pula duit banyak. Kalau tak ada insurans, kau nak pergi hospital swasta lagi mahal. Jadi sekarang duit yang dia ada tu paksa dibelanjakan untuk mengembalikan kesihatannya. Tapi kita tahu kesihatan kita ni kalau dah rosak, nak repair tak boleh balik asal. Kalau kita kena kencing manis tak akan baik. Kecuali kalau baru awal kita senaman dan jaga berat badan. Tetapi kalau dah tu dah rosak organ, kencing manis ni kalau dah kena, mata kena, buah pinggang kena, saraf kena. Bagi orang lelaki pula lagi susah. Kadang fungsi kelelakian pun terganggu. Kita tahu. So baru-baru ni saya buat lasik pada seorang remaja. Muda 27 tahun. Sebelum saya nak buat lasik tu, saya kata, doktor, pesan ni anak saya ni degil, dia suka isap rokok. Ya. Jadi masa saya buat lasik tu, saya pun tak tahu lah. Dia kata dia nak kahwin, kan, akan kahwin. Jadi saya kata, saya pesan wanita ni kalau nak marah saya, marah lah ya. Saya baru kadang saya cakap, ada kontroversi juga. Tapi saya cakap apa saya cakap ni, apa di hati saya. Orang suka tak suka minta maaf. Tapi saya cakap sebagai doktor dan sebagai wanita, saya beritahu kalau kita kenal lelaki-lelaki pertama kali, dia nak kawan dengan kita, yang pertama soalan solat. Kalau kita jumpa orang suka pada kita, dia tak semayang, baik tak usah. Dan kita pun heran, macam mana lelaki yang tak semayang suka pada saya ni? Pasal lelaki-lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Macam mana orang yang tak baik ni suka dengan kita ni? Jadi kita tengok, jadi lelaki-lelaki mana yang suka dengan kita? Kalau yang raga, yang tak semayang, yang yang tak berapa akhlak Islamiah suka pada kita, kita tengok dia kita. Macam mana penampilan saya menyebabkan orang ni nak dengan saya? Jadi kita pula kalau jumpa orang lelaki, adakah nak jadikan isteri ke nak jadikan girlfriend untuk mainan saja? Itu wanita kena jaga. So tanya solat. Yang kedua, tanya merokok atau tidak. Kalau merokok,
Saya cakap dengan student saya lah, kalau merokok, quit saya atau quit merokok. Pilih, dua pilihan. Pasal apa? Farus fikir, kalau seorang muda, umur 25 mula merokok, kita tahu setiap kali kita merokok, kita mengurangkan nyawa untuk hidup kita confirm berapa tahun. Saya tak ingat statistiknya. Dan bila kita merokok, kemungkinan untuk mati tiba-tiba confirm ada. So senang jadi janda lah. Siapa nak jadi janda muda, carilah suami yang merokok. Minta maaf, saya perokok yang marah ya. Yang kedua, kalau merokok senang kena kanser bladder, budi kencing, senang kena ulcer, senang kena sakit jantung. Dan bagi laki-laki pun, kalau merokok boleh mengganggu kelelakian lelaki. Jadi bila saya cakap ni terus panik. Banyak orang tak sebut merokok dengan fungsi kelelakian, memang terganggu. Jadi bila sebut tu, saya doa lah. Saya cakap dengan budak ni, saya buat ni, saya doa awak ni lepas ni fokus, mata pun dah terang dapat boleh see, dan hati pun dah terang nak berhenti daripada merokok. Tu yang saya kata penting sangat kesihatan ya. Dari 20 hingga 40 orang tu. Dan bila kita selain daripada darah kencemaran, darah tinggi pula. Banyak orang darah tinggi ni, siapa tahu mula-mula darah tinggi pasal apa? Stres. Saya sebut berapa kali, stres ni buatan kita ke buatan orang? Sebenarnya kita yang fikir untuk stres. Dan so kita tidak payah ada stress management. Kalau boleh kita tak nak sebut negatif, kita nak sebut mencari kebahagiaan hidup. Because confirm, kalau mencari kebahagiaan hidup, tak ada stres. Jadi pernah ada orang tu, dia kata, jom kita buat berarak, anti-war, lawan perang. Jangan sebut anti-war, pro-peace, mencari kedamaian. So kita nak ajar cara bercakap kita sekarang. Jadi orang sebut, kita jom stres, handle stres. Jadi orang kata, memang ada stres rupanya. Memang macam ni, stres ada positif dan negatif. Positif stresnya macam kita nak periksa, kita stres sikit, adrenaline naik sikit supaya performance kita laju. But kalau terlampau banyak, jadi rosak penyakit. Pasal stres ni kalau lama, hormon yang stres tu akan merosakkan organ-organ dan sistem imun kita. Dan sistem imun ni bukan lawan kuman dia harus melawan kanser. Jadi kalau kita boleh kawal stres, maka kita akan sihat. Tapi saya nak ubah minda orang. Saya suka ubah minda, ubah paradigma, di mana pemikiran kita, yang kita jangan sebut, jangan nak berhenti merokok, bukan. So saya beritahu budak lelaki ni, saya kata, okey, awak niat lepas ni, saya seorang yang hidup secara sihat. Yang kedua, saya nak berhenti merokok. Pasal merokok, minda segar kita akan merokok. Walaupun kita tetap tak, dia akan datang. Sebab tu tak boleh kau iklan kita tunjuk gambar rokok. No, tak guna. Kita nak kesihatan, gambaran. Pasal otak segar kita nampak pada gambar. Jadi kita nakkan gambaran yang sihat saja. Tunjukkan keluarga yang sihat, badan yang sihat dan sebagainya. Saya terima kasih Prof. Dan juga mungkin satu lagi daripada Anissa Harun yang saya masih terima. Dan mungkin kepada pendengar, kiranya ada kesulitan untuk kita menemui talian, anda boleh hantarkan pesan ringkas ke 39111. Dan juga daripada Anissa Harun, mungkin menyampaikan salam untuk doktor, bagaimana mahu meningkatkan semangat belajar. Dan untuk belajar, niatkan ibadah kerana Allah. Mungkin berdasarkan apa yang dikongsi oleh Prof sebelum ni, sudah tentunya Prof sendiri mempunyai semangat juang yang tinggi dalam pelajaran sampailah ke hari ini. Mungkin dapat dikongsikan, silakan. Okay. Yang pertama, satu conditioning ya. Macam mana seseorang tu suka belajar. Ini nak cakap daripada awal. Untuk saya suka cakap dari segi promosi dulu. Daripada anak kita kecil, macam mana seorang anak kita belajar. Kalau saya kongsikan pengalaman saya masa kecil, Fairuz. Saya masa kecil, ayah saya akan sentiasa, kalau saya sebut, Pak nak naik kapal terbang, belajar. Nak beli ni, belajar. So apa saya nak? Belajar. So daripada saya kecil, saya kata, untuk dapat apa yang saya mahu dan untuk senang, saya belajar. Jadi itu dah masuk dalam minda segar saya. Jadi belajar tu satu benda yang normal. Kalau tak belajar, saya macam risau. Macam saya setiap hari pun sekarang, banyak orang email Facebook, macam mana Prof cari masa? Saya nak kongsi sekarang. Banyak sangat soalan. Jadi saya nak type tulisan, saya tak pandai sangat type. Cara saya mencuri masa ialah, saya beli audiobook yang saya pasang di iPhone saya. Dan iPhone ni saya pasang buku-buku motivasi saya dengar dan bercakap, audiobook. Jadi saya kat rumah kemas, saya senaman tu, saya buat apa, saya masak, saya nak buat apalah. Kalau jika wanita nak buat facial muka kita semua, bila saya pergi facial pun, saya pasang iPod, pasang audiobook. Jadi dalam waktu yang terluang dalam kereta dengan sentiasa pasang audiobook. Yang kedua,
tentukan setiap hari kita cari topik-topik yang membina minda kita. So kita nak cari buku-buku yang membina, dipanggil personal professional development. Apa-apa buku yang menjaga minda tu. So saya tak ada masa nak baca surat khabar ke majalah tu, saya tak ada masa mengadap, saya tak ada masa. Dan kalau buku pun saya baca e-book dekat laptop saya. Jadi laptop sentiasa ada. So kalau orang tanya kenapa saya ada Facebook, kalau tengah antara patient tu, saya on saya laptop, saya masuk sikit Facebook, kata-kata hikmah. So maknanya mungkin bila bangun pagi fokus, saya fikir macam mana saya manfaatkan. Bila kita fikir cara bagaimana nak manfaatkan masa dan manfaatkan kita punya talent untuk orang, Allah akan berjalan. Okay. So bagi pelajar ni, kalau sekarang kita jangan salahkan, alah saya tak buat macam ayah Prof, bukan. Sekarang kita mesti ada fokus goal. Okay. First kita tulis apakah kita punya, saya dah beritahu itu skrip kehidupan. Skrip kehidupan kita, okey, saya nak jadi, dapat degree apa, belajar apa, kerja di mana, rumah apa, anak, semua tulis. Baca skrip tu setiap hari. Dan bila kita rasa malas belajar, baca skrip. Kalau saya tak baca buku ni, memang tak dapat apa yang PhD saya nak pada tahun berapa ni. So kita dah ada target. Macam kita main bola, kita tahu goal kat mana, kita tahu nak tendang kat mana. Kalau main bola tak ada goal, so orang pun main macam tu lah, kehidupan yang tak ada erti. So goal kita husnul khotimah yang terakhir. Tetapi dalam mendapat husnul khotimah, kita mencari pelajaran. Dan bila nak baca doa, kemudian kita doa pada Allah, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah ilmu, janganlah aku lupa melainkan syaitan. Setiap hari mesti baca macam tu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah mungkin dapat kita kongsikan satu lagi SMS yang kita terima daripada Nurliza Muhammad Haris. Mungkin dapat doktor kongsikan apa zat vitamin untuk jaga mata untuk orang yang berumur 50-an. Okay, suplemen dan sebagainya. Okey. Sebenarnya dalam mata kita ni, kita ada 126 juta sel peka cahaya. Dan di bahagian tengah, bahagian rod lengkung yang tengah tu ada 6 juta. Dan bayangkan 6 juta sel peka cahaya, bila cahaya masuk, setiap kali cahaya masuk akan berlaku proses metabolisme. Bila proses metabolisme berlaku, dia akan keluar waste product. Waste product ni kalau banyak, dia jadi free radical yang merosak